terkawal. Yang kedua, iaitu adakah lebih bahaya? Kalau tuan-tuan nak tengok bahaya, dalam buku Syiar Rafidah tu di akhirnya saya telah tulis. Saya telah tulis dah masa Syekhul Islam Abu Sa'ud dulu di Turki dulu kan. Dia berlawan juga dengan Syiah tu. Syiah serang orang ahli sunnah. Macam sekarang lah di Iraq mana orang Syiah bunuh ahli sunnah. Orang Syiah bom masjid ahli sunnah. Jadi orang kita pun tidak duduk saja, tak kena duduk saja, tengok saja. Ada orang Iraq yang kita jumpa sekarang ni pun, dia sebut memang jelas Syiah dia bersekongkol dengan Amerika membunuh orang ahli sunnah. Ini sekarang yang dalam sejarah tu pun macam tu juga disebutkan dalam sejarah. Sehingga Abu Sa'ud, Syekhul Islam pada masa tu, dia kata lawan dengan orang kafir ni lebih dahsyat lagi. Kita mesti kena perangi mereka ini dahulu. Dan dia berdalil dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sebelum dia perang dengan orang kafir, dia perang dengan puak-puak ni dulu, puak-puak murtad ni. Sebab hakikatnya mereka ini telah murtad. Dia kata sahabat murtad, dialah yang sebenarnya yang murtad. Jadi sebenarnya ini musuh, tapi dia mengelirukan. Jadi mari sehingga jadi kita dipecah sama-sama kita. Asalnya baik, tak ada apa, tetapi sekarang ini sudah jadi Syiah berapa ramai. Itu kurang-kurangnya dia kira kalau dia tidak dapat menguasai sepenuhnya, dia dapat 10%, 5% pun cukup lah. Dia tak kira Syiah ni. Dan dia akan gunakan apa saja kemudahan yang ada. Itulah sekadar jawapan yang kedua. Allahuakbar. Itu bahaya Syiah. Satu lagi yang bebas bergerak ini dan kajian tidak haram kemudian ini ialah pergerakan sistem Islam, dan satu lagi Islam liberal hari ini. Islam liberal pun telah diulas oleh Profesor Dr. Osman Al-Muhammadi, maknanya sangat bahaya. Daripada Syiah, Islam liberal hari ini sedang merebak di Malaysia. Jadi kita kena beringatlah Islam liberal. Kita akan bincang satu ketika nanti apa dia Islam liberal. Amat bahaya, kata Profesor Dr. Osman Al-Muhammadi pada seminar yang saya hadiri hari 1, 23 hari bulan yang lepas. Jadi banyak sangat benda-benda yang membawa kita jadi keliru hari ini kalau kita tidak benar-benar berpegang dengan usul, dengan akidah yang sebenar. Baik, ada soalan? Sila dek. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi muskil. Saya beri nama dulu. Saya Hussein bin Mustafa daripada Kota Baru. Jadi saya nak tanya, kita kadang-kadang jadi muskil. Apakah yang sebenarnya ada dalam kitab-kitab Syiah dan juga kitab-kitab agama Kristian? Sebab bila umat kita ataupun golongan ahli sunnah ni didakwah oleh mereka, tak kira sama ada Syiah ataupun oleh Kristian, kita mudah terpengaruh. Sedangkan kita nak dakwah orang-orang Kristian dan orang-orang Syiah ni jadi payah. Mana ada sahabat saya, dia baca buku Syiah, dia jumpa buku Syiah, dia baca, tiba-tiba dia rasa dia dengan tiba-tiba jadi benci pada sahabat. Dan bila seorang guru tahu, cepat-cepat guru tu talbiah dia balik. Dan dia kata macam seolah-olah dibokau untuk percaya pada benda-benda macam ni. Jadi itulah saya bila Ustaz Asri telah telah baca buku Syiah tadi, apakah sebenarnya yang ada dalam, adakah sebenarnya ilmu ataupun pengajaran yang kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak mencukupi untuk kita. Itu saja. Jadi berkenaan dengan soalan ni, kenapakah dia boleh mempengaruhi? Satu, yang pertamanya ialah syaitan. Syaitan. Syaitan ini memang dia seperti mana dalam Quran disebutkan, dia menghiaskan kepada kita yang tak comel pun kita jadi nampak comel. Itu hakikat kerja dia dah. Itu yang pertama. Yang kedua,
kerana kita ni sendiri tak cukup bekalan, tak ada ilmu. Kita sendiri pun tak tahu kelebihan ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah? Kita pun tak tahu. Itu masalah sebenarnya. Kalau kita ni tahu yang dengan kita ni permata yang sebenarnya, untuk apa kita ambil kaca? Tapi masalahnya kita ni bukan ahli. Kita tak tahu beza di antara kaca dengan permata. Kadang-kadang nampak kaca tu lebih bersinar lagi. Itu masalahnya. Silap. Kalau masalah kaca dengan permata ni, tak apalah kita pergi kepada tukang, itu pun tidak penting sangat, bagi orang yang nak tahunya. Masalah agama ni semua orang kena tahu. Masing-masing kena tahu. Dia pegang ni permata ke kaca. Situ. Sebab nombor satu sekali, dia tidak ada pengetahuan tentang ahli sunnah wal jamaah, tentang Islam itu. Istimewanya Islam itu di mana. Barulah dia akan nampak yang ni tak ada apa pun. Cuba tengok, kalau orang-orang yang cukup ilmu apa, tak ada jadi masalah kepada dia. Bahkan dia berasa ini bahaya ni, palsu ni. Seperti mana kerajaan kan, dia ambil berat tentang ubat, tentang apa ubat yang tidak bertanggungjawab, disebarkan sebab ini bahaya kepada masyarakat. Dan orang ramai tak tahu apa bahayanya. Tetapi kepada ahli-ahli ilmu, dia tahu. Dan tak boleh disebarkan, ini bahaya kepada masyarakat. Maka dibuat peraturan, akta, macam-macam lah. Begitu juga dengan masalah ni. Masalah ni bukan semua. Sebab kita ni tak pernah dengar dulu Syiah-Syiah ni. Tak ada dalam masyarakat kita. Tak pernah ada dalam masyarakat kita. Yang sampai kepada kita ni pun ahli sunnah. Tiba-tiba mari. Jadi Syiah, cara dianya, dia ini cara yang saya sendiri pun pernah menghadapi juga dulu. Mula-mula dia, orang kita tak tahu apa Syiah, dia mari buku-buku Syiah banyak. Buku-buku yang menyerang ahli sunnah. Dia mempertikaikan misalnya kitab-kitab hadis, dia tunjulkan yang tak baik itu. Kita tak biasa misalnya, kita tak biasa dengan benda-benda, jadi kita sekurang-kurangnya dia mahu apa? Kita diam. Kita nak jawab makan masa. Sekurang-kurangnya kita diam. Itu dia nak. Dia akan dapat sebar yang lain-lain, dia akan dapat sebar setelah kita didiam. Ataupun kita tak boleh jawab. Lepas tu dia kata, tengok orang ahli sunnah memang tak pandai. Padahal kita memang tak pernah fikir pun tentang ini dulu. Cuba tengok ulama-ulama di luar yang ada pengalaman dengan Syiah. Mereka telah jawab semuanya soalan-soalan Syiah itu. Tapi kita tidak gitu. Bahkan ramai lagi di antara kita yang tak faham lagi Syiah. Dia pun kata Syiah betul juga. Ini di antara sebab kenapa ada di kalangan kita ni terima Syiah. Mudah nak terima Syiah. Dia kata itu untuk guru tu, kata ustaz tu kata tak apa tu. Dia orang alim juga. Bukan kamu saja yang pandai, dia lebih tua lagi kena gitu. Ini salah satu sebab. Dia kemukakan tokoh-tokoh, sedangkan kita yang tahu hakikat ni, kita tahu dia walaupun dia tokoh pun, dia dalam bab ini dia tak tahu apa sebenarnya. Sebab ilmu Islam ni, ilmu agama ni luas. Ada orang yang ahli dalam fiqh, dia fiqh saja dia tahu. Usul dia tak tahu. Ada orang yang ahli sejarah, dia sejarah saja dia tahu. Kita yang ramai-ramai ni tak tahu, kita ingat dia tok guru, dia alim semua perkara. Kita pergi tanya dia dalam perkara ni. Dia sudah kena dah orang bagi buku-buku dia ayah Syiah. Memang Syiah sebar buku-buku tu, menampakkan dia ni sama seperti kita. Jadi guru-guru kita malangnya, ustaz-ustaz kita, dia pakai itu. Pakai terima, mudah, dia tak mahu baca banyak. Ini salah satu sebab kenapa masyarakat mudah terima. Dia kata ada orang-orang yang cerdik, pandai, yang bijak, yang alim pun terima juga. Dia kata Syiah ni tak apa, bukan Syiah yang melampau. Satu. Yang kedua, kenapa orang suka dengan Syiah? Kenapa orang boleh tertarik dengan Syiah? Yang kedua, iaitu dia ada kemudahan. Ada kemudahan. Kemudahan untuk berkahwin misalnya, mut'ah. Mudah. Tak payah ada wali, tak payah ada saksi. Boleh kahwin mana-mana, isteri orang pun boleh. Mut'ah dengan bini orang pun boleh. Satu malam boleh, dengan pelacur pun boleh. Khomeini pun kata lagu tu. Akad dulu. Tidak akan jadi pelacuran. Hak nak bayar kepada pelacur tu jadi mas kahwin. Mas kahwin. Akad saja.
dia tidak akan jadi pelacuran. Mudah kan? Mudah. Siapa tak nak yang mudah? Sesuai dengan nafsu. Itu yang kedua. Sebab kalau pergi ke Iran, pergi ke mana-mana bebas. Boleh nak buat. Pergi ke mana-mana pun.